Selamat sejahtera pendengar yang Madam kasihi. Selamat datang ke podcast Madam yang seterusnya. Sedar tak sedar, hari ini sudah pun kisah yang ketiga tak silap Madam. Kisah kali ini insya-Allah Madam akan kongsikan yang bertajuk Allah terima doa Nabi Nuh. Hari ini kisah Nabi Nuh. Harian Metro, Jumaat 8 November 2002 oleh Idris Musa. Baiklah, mari kita mulakan. InsyaAllah. Rasul seterusnya ialah Nuh bin Lamik bin Matushalak bin Akhnuh. Nabi Idris adalah datuknya tertua. Keturunannya berakhir pada Nabi Syits bin Adam. Jarak antara Nabi Nuh dengan Nabi Adam lebih 1,000 tahun. Kisah mengenai Nuh disebut dalam Al-Quran sebanyak 43 tempat. Antaranya pada surah Al-A'raf, Hud, Al-Mu'minun, Asy-Syu'ara dan Al-Qamar. Selain mempunyai surah khusus iaitu surah Nuh. Dalam surah Nuh diceritakan keseluruhan mengenainya, iaitu dari mula kebangkitannya, risalah, cara dakwah, bangkangan dan perkara maksiat yang dilakukan umatnya. Turut dikisahkan mengenai kesabarannya berdepan dengan caci maki dan penghinaan daripada kaumnya, azab yang ditimpakan Allah kepada kaumnya dan keselamatan ke atas orang yang beriman. Nabi Nuh mempunyai umur yang panjang dan paling besar jihadnya. Beliau berdakwah selama 950 tahun dengan mengingati dan menasihatkan umatnya selain menyeru ke jalan Allah dengan kebijaksanaan. Namun, umatnya mendustakan ajaran yang disampaikan itu, malah melawan dan menentang. Hati mereka lebih keras daripada batu, manakala akal fikiran mereka lebih tumpul daripada besi. Seperti firman Allah bermaksud, dan tidak beriman bersama Nuh itu melainkan sedikit. Kebanyakan kaumnya tidak mendengar dakwah itu, malah melemparkan tuduhan Nabi Nuh gila selain mengugut dengan pelbagai ancaman. Firman Allah bermaksud, sebelum mereka telah mendustakan pula kaum Nuh, maka mereka mendustakan hamba kami Nuh dan mengatakan dia seorang gila dan dia pernah diberi ancaman. Mereka turut mengugut untuk merejam Nabi Nuh. Namun, Nuh tidak memberikan sebarang reaksi dan gentar terhadap ugutan itu. Malah, beliau dengan bersemangat mencabar kaumnya itu. Apabila mendapat tentangan yang cukup hebat daripada kaumnya, Nuh mengadu perkara itu kepada Allah. Katanya, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku mendustakanku. Kerana itu adakanlah keputusan antaraku dengan mereka, dan selamatkanlah aku dan orang beriman bersamaku." Seterusnya, Nabi Nuh bermohon supaya kaumnya dihancurkan. Katanya, "Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun antara orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, pasti mereka akan menyesatkan hamba-Mu dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir." Allah menerima doa itu. Namun sebelum menghancurkan kaum Nuh, Allah memberikan wahyu
Namun, tiada yang mempercayai wahyu itu melainkan sedikit daripada kalangan orang mukmin. Melalui wahyu itu, diperintahkan Nuh supaya membina kapal keselamatan yang akan mendapat perlindungan Allah. Nuh juga dilarang bersifat belas terhadap orang kafir kerana mereka akan ditenggelamkan. Bagaimanapun, Nabi Nuh masih berdoa kepada Allah, malah memanggil tukang kayu untuk sama-sama membina kapal itu. Keadaan itu menyebabkan kesombongan orang kafir makin menjadi dan terus mengejek Nuh. Nuh berkata, "Jika kamu masih mengejek aku dan pengikutku orang beriman, kami juga akan menghina kamu sebentar lagi. Kerana aku lebih mengetahui siapa yang akan ditimpa azab dan kehancuran dan kamu juga akan mengetahui nanti siapa yang akan dijerumuskan ke dalam seksa dunia, kemudian seksa abadi di akhirat." Selesai membina kapal, terbitlah beberapa tanda azab, iaitu terpancar air dari tanah. Lalu Allah memerintahkan Nuh supaya mengumpulkan semua jenis tumbuhan dan haiwan, masing-masing sepasang jantan dan betina, untuk dibawa ke dalam kapal. Nabi Nuh bersedia dengan kapalnya dan memerintahkan orang mukmin supaya menaikinya dengan mendahulukan kaki kanan sambil berzikir kepada Allah sehingga turun dari kapal. Banjir itu berlaku sungguh dahsyat kerana air hujan dari langit bertemu dengan air dari perut bumi, menghasilkan banjir yang cukup besar, menenggelamkan semua orang kafir. Seperti yang didoakan Nuh, apabila semua orang kafir hancur, Allah memerintahkan bumi supaya menelan air banjir itu dan langit tidak menurunkan hujan. Selepas air surut, kapal itu terdampar di Bukit Jung. Kemudian diperintahkan Nuh dan pengikutnya turun ke darat. Mereka menerima keberkatan Allah dan menjamin orang beriman. Alhamdulillah, sekian daripada Madam. Itu sahaja untuk kisah kali ini. Semoga kita semua tergolong di kalangan orang-orang yang beriman, yang diridai Allah. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi. Assalamualaikum.